Dan sekarang ini kita nak beri fokus kepada aspek kesihatan dan hari ini kita beri tumpuan kepada tonsil. Kalau diikutkan seperti mana kita sering maklum, kita ada beberapa kategori, tapi hari ini kita beri fokus kepada tonsil pangkal lidah. Bahaya jika tidak dicegah. Kita bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini, itu Dr. Ahmad Kushari Khalid, pakar bedah otorhinolaryngologi, kepala dan leher UiTM Private Specialist Center UPSC. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Okey. Pertama sekali, mohon betulkan. Kita ada beberapa kategori, betul? Betul. Okey, dan hari ini kita berfokus kepada tonsil pangkal lidah. Betul. Okay. Kita berikan tumpuan terus berkaitan dengan apa sebenarnya tonsil pangkal lidah ni. Jadi pertama sekali terima kasih di atas jemputan untuk pagi ini dan saya Dr. Ahmad Kushari daripada UiTM Private Specialist Center. Dan apabila kita bercakap tentang topik tonsil ni, kita orang Malaysia ni cuma ingat banyak tonsil ni ada yang dekat belakang mulut tu. Ya. Kita cakap tonsil, kita selalu fokus pada satu daripada banyak tonsil di kepala dan leher ni, iaitu di belakang mulut. Tapi itu nama dia palatine tonsil. Oh, lain. Palatine tonsil ni memang betul banyak orang ada masalah, terutamanya budak-budak yang selalu demam ataupun orang yang selalu sakit tekak, berdengkur bila tidur. Akan tetapi kita ada banyak lagi tonsil tisu di kepala dan leher ni. Kita ada yang kita akan bincang hari ini di pangkal lidah ataupun kita panggil lingual tonsil. Boleh tengok dalam gambar rajah tu. Dia betul-betul di depan kita punya salur pita suara kita. Dan salur nafas kita. Dia di depan pita suara dan salur nafas. Itu di belakang lidah dan di depan pita suara. Jadi itu di dalam lah. Di dalam salur pernafasan kita. Kita juga ada adenoid tonsil di belakang hidung dan juga tubal tonsil yang berada di telinga kita. Jadi semua ni adalah tonsil tisu. Okey, baik. Dan jadi seperti mana tengok tadi gambar gajah ni, kena cari lingual tadi tu. Tonsil, betul. Tonsil. Okey, baik. Lagi doktor? Dan lingual tonsil ni adalah salah satu tonsil yang boleh juga mendatangkan masalah. Dan selalunya apabila kita tak berapa aware ataupun kita tak berapa terdedah dengan pengetahuan ni, kita jarang boleh tahu sebenarnya yang bagi masalah adalah lingual tonsil, bukannya palatine tonsil. Okey, baik. Dan secara umumnya, bagaimana seseorang itu boleh mendapat tonsil dan khususnya tonsil pangkal lidah? Apa puncanya? Okey, tonsil ni adalah tisu yang normal. Semua orang ada tonsil. Jadi, tapi apabila dia mendatangkan masalah, dia boleh dipanggil sebagai tonsilitis ataupun jangkitan kuman pada tisu tonsil ini. Di samping itu juga, kalau tonsil ini membengkak, saiznya besar, jadi kita panggil tonsil hypertrofi ataupun dalam bahasa medikalnya, dia boleh mendatangkan banyak masalah lah. Contohnya apabila tisu tu bengkak di belakang lidah tu, nak telan pun susah. Kan, nak nafas pun rasa sempit. Sentiasa rasa sesuatu di tekak tu. Nafas pun boleh berbau. Tidur malam berdengkur, tercekik, terbatuk apabila tidur dan sebagainya. So, semua ini adalah simptom-simptom yang ada dan boleh terjadi kepada orang yang ada masalah tonsil pangkal lidah yang bengkak ataupun ada jangkitan kuman. Kita panggil lingual tonsilitis. Jadi ini yang pada gambar rajah ni adalah tisu ataupun gambar larynx yang normal. Dan sebentar lagi akan paparkan gambar rajah di mana tonsil tisu tu bengkak dan dia tutup salur nafas kita tu. Macam kita tengok gambar yang ketiga dan keempat, kita tak nampak bentuk sudip. Sudip tu adalah salur nafas yang normal lah di larynx. Tapi apabila tisu tu membengkak, dia tutup sudip tu. Boleh nampak pada gambar tu. Dan dia mendatangkan masalah lah kepada leher kita, ada rasa sesuatu ditekak dan sebagainya. Okey, yang dikatakan sudip tu umpama macam separuh bulan tu itu normal. Itu tisu yang normal. Tapi di depan dia gelembung-gelembung tu, itulah lingual tonsil. Itu di pangkal lidah, belakang lidah. Puncanya disebabkan pemakanan ataupun suhu badan ataupun macam mana sebenarnya? Dia sama juga punca dengan palatine tonsil yang boleh dapat jangkitan disebabkan oleh makanan. Sebab makanan lalu kat situ, kalau dia bengkak, kotor, makanan boleh tertinggal. Apabila makanan tertinggal di celah-celah tonsil ni, dan dia boleh mendatangkan jangkitan kuman sebab makanan ni adalah kotor. Di samping itu juga tisu tonsil ni boleh dapat jangkitan oleh bakteria dan juga virus yang menyebabkan dia bengkak. Satu lagi adalah disebabkan oleh chronic sinus. Banyak cecair pergi ke belakang, sebelum kita telan tu dia lalu kat tonsil tu, boleh menyebabkan tonsil ni bengkak. Selain tu juga orang yang ada gastrik. So benda ni boleh jadi kat situ daripada atas
daripada bawah. Jadi gastrik ni adalah daripada bawah. Asid ni kawasan tu tak dicipta untuk menghadap asid. Asid yang sikit pun, perubahan pH yang sikit pun boleh menyebabkan rasa kurang selesa, tonsil tu membengkak. Kalau kat perut, asid ni tak apa. Tapi kalau dia naik atas, kita ada reflux tu, boleh pergi ke situ dan menyebabkan banyak masalah lah di kawasan tersebut. Baik. Dan berapa lama sebenarnya bagi seseorang tu dia perlu pergi berjumpa dengan pakar, dengan doktor untuk diagnosis? Selalunya pada pengalaman saya lah, masalah ini susah untuk kita dapat tahu pada kali pertama. Selalunya pesakit yang datang, mereka telah pergi kepada 2 atau 3 doktor termasuk pakar sebelum dirujuk disebabkan oleh masalah lingual tonsil ni, kerana kurang kepekaan satu dan kurangnya kemudahan untuk merawatnya. Untuk membuang tonsil pangkal lidah ini jika ia mengganggu, apabila kita dah cuba rawatan perubatan dan tidak berkesan, tidak mudah untuk membuangnya kerana peralatan dan teknologi yang kita ada tidak mencukupi. Untuk sampai ke kawasan tu kita perlu menggunakan beberapa teknik lah, antara yang ada di tempat yang saya berkhidmat di UiTM Private adalah teknologi robotik. Jadi bila kita guna teknologi robotik ni, kita boleh masukkan kamera dengan alat-alat untuk membedah tu melalui mulut sahaja. Macam inilah ini menunjukkan tisu lingual yang bengkak lah, belum lagi pembedahan tu. Tapi ini boleh nampak dia tutup saluran nafas kita. Tapi untuk pergi kat bawah tu, untuk buang tu, kita perlukan satu alat yang boleh masuk ke mulut. Kalau dulu kena buka dagu ni untuk sampai. Kalau dulu. Wow. Jadi dengan adanya teknologi yang baru ni, kita boleh mengurangkan parut, mengurangkan kesan daripada pembedahan. Daripada pembedahan besar jadi pembedahan yang intermediate. Okey, selalunya bila kita tengok gambaran seperti itu membuatkan mungkin ramai yang macam takut nak jumpa dengan pakar sebab nak kena masuk kamera dan sebagainya. Okey, kita boleh bagi tahu tak doktor kepada semua bahawasanya prosedur yang dilalui itu sebenarnya taklah sesakit mana kita bayangkan. Betul. Itu logiklah untuk semua orang tak nak pergi doktor ni sebab dia kata takut. Tapi sebenarnya prosedur tu tak sampai pun 1 minit. Dan dia hanya sekejap saja, dan melalui hidung selalunya kita boleh nampaklah dengan kamera fiber optik, lembut dan licin. Dia tak ada menyebabkan apa-apa kesakitan sangatlah. Cuma tak selesa tu sikit-sikit lah. Dan dengan diagnosis tersebut, baru kita boleh tahu punca sebenar masalah lingual tonsil ini. Okey, diagnosis berlaku lebih kurang 1 minit lebih kurang ya. Betul. Dan kemudian rawatan susulan tu bagaimana pula? Jika masalah ini disebabkan oleh jangkitan kuman ataupun batu tonsil. Tonsil pun boleh ada batu sebab bila makanan dah lekat lama dia jadi kristal dan dia mengeluarkan batu. Apabila batu ni ada, sometimes kadang-kadang orang tu nafasnya pun berbau lah. Jadi kita boleh rawat dengan perubatan dulu. Kita bagi antibiotik, kita galakkan pesakit untuk minum air yang banyak, termasuk gargle dan juga spray kepada tekak tersebut untuk mengurangkan radang ataupun infection. Akan tetapi apabila dianya berulang ataupun saiz tonsil itu terlalu besar, lepas dah rawat radang pun masih lagi bengkak. Jadi memerlukan kita merawat untuk membuang tonsil tersebut. Itulah yang saya cakapkan tadi, kita kena menggunakan beberapa kaedah lah. Yang paling terkini yang kita boleh tawarkan kepada rakyat Malaysia sekarang ini adalah teknologi yang saya cakap, yang kita tak perlu lagi buka leher, potong tulang dagu ni, dan ni visual yang kita buat lah. Jadi semuanya melalui mulut, dan daripada situ kita ada kamera yang akan masuk bersama alat untuk membuang tonsil tersebut. Okey, dan prosedur itu adakah berdasarkan kepada situasi pembengkakan dan kesukaran bagi setiap kes yang berlaku tu? Berapa lama durasinya lebih kurang prosedur tu? Prosedur tu tak lama. Mungkin 45 minit, setengah jam hingga 45 minit. Dulu masa kita mau belajar macam mana nak operate ataupun nak menyediakan robot, nak prepare robot, kita ambil masa yang lama. Tapi sekarang lepas kita dah buat lebih daripada 40 kes, kita dah mahir untuk menggunakannya, dan kita boleh prepare ataupun menyediakan robot tu dalam masa 10 hingga 15 minit. Dan apabila robot tu dah siap dipasang, pembedahan itu mengambil masa lebih kurang
30 hingga 45 minit. Okey. Dan di dalam keadaan sedar ataupun tidak? Oh, itu kena tidur lah. Kena tidur. Kena tidur. Kita kena tahu dan maknanya kita tak akan sedar apa-apa dan prosedur itu hanya mengambil masa yang cukup singkat, antara setengah jam ataupun 45 minit. Tergantung kepada situasi. Betul. Sometimes kita expect macam tu, tapi kadang-kadang ada berlaku pendarahan ataupun berlaku komplikasi yang kita tak jangka, mungkin mengambil masa yang lebih sikit, tapi secara dasarnya selalunya lebih kurang 30 hingga 45 minit jika tak ada apa-apa masalah. Okey. Pembedahan lah. Baik, dan untuk tonsil pangkal lidah ni, kita bawakan dua situasi. Kekal dengan situasi yang ada, dia kata tak apalah, saya takut nak pergi, saya kekal je. Okey, bagaimana ia akan mengganggu kesejahteraan hidup, aktiviti seharian, dan kalau sekiranya buang, apa agaknya potensi mereka pada selepas itu? Okey. Apabila kita bercakap tentang tonsil pangkal lidah ni, jika benda itu adalah kebanyakannya dia akan menyebabkan kualiti hidup yang kurang lah. Mulut berbau contohnya. Sakit tekak selalu, ada rasa sesuatu di tekak, nak menelan susah, ataupun dia mengganggu tidur. Apabila dia mengganggu tidur ni, dia lebih teruk lagi lah. Sebab tidur ni adalah satu keadaan di mana kita perlu rehat. Tapi apabila orang ada tersumbat nafasnya, tercekik, terbatuk bila tidur, dia sebenarnya tak tidur. Dia boleh menyebabkan masalah lain seperti darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Ataupun orang tu boleh tak nafas bila tidur. Itu keadaan yang kita perlu betul-betul rawat lah. So dia bukan sekadar mengganggu kualiti hidup, dia boleh menyebabkan komplikasi. Di samping tu juga lingual tonsil ni atau tonsil pangkal lidah ni boleh ada kanser. Jika ada kanser di pangkal lidah tersebut, memang treatment atau perawatannya haruslah dibuang. Tapi untuk yang banyaknya menyebabkan kualiti hidup ni, selalunya saya akan tanya kepada pesakit tu, cukup mengganggu ataupun dia boleh teruskan tanpa membuat apa-apa rawatan. Dan selalunya apabila mereka sampai pada kita, dia dah lalu 2-3 doktor macam saya cakap tadi, selalunya mereka betul-betul mahu menyelesaikan masalah tersebut lah. Dan apabila kita dah buang tonsil pangkal lidah ini, cara dia baik sama juga macam kita buang palatine tonsil yang selalu tu, dia akan baik macam ulcer. So dia akan naik putih-putih dulu sebelum sel baru tumbuh. And then bila kulit-kulit mati, putih-putih ni dah tak ada, sel baru tumbuh dan dia akan baiklah. Atau macam itulah proses parut di lingual tonsil. Masa selepas buat tu, mungkin sehari dua tu nak telan, mungkin kesat sikit, perit sikit, banyak kahak sikit. Tapi selalunya after 2 weeks, 2 minggu, insyaAllah dah 80 hingga 90% fungsi tu sudah normal. Perlu ada rawatan susulan selepas itu? Selepas itu, kita selalu kena tengok balik di tempat pembedahan tersebut dengan kamera test yang kita selalu buat di klinik lah, untuk memastikan tak ada lekatan pada parut, tak ada pendarahan, tak ada jangkitan kuman pada parut ni lah. Selalunya dalam 1 hingga 2 kali follow up lah. Okey. Dan seperti mana yang Dr. sedia maklum tadi kan, maknanya setiap daripada kita ada tonsil, tinggal macam sama ada dia terkesan bengkak ataupun tidak. Betul. Okey. Tiada tonsil, tidak ada masalah. Tak ada masalah untuk orang dewasa. Selalu kita orang Malaysia ni cakap, tonsil ni kalau tak ada nanti senang dapat jangkitan kuman, senang dapat demam tak baik. Tapi tonsil ni adalah tisu yang melawan penyakit, betul. Tapi dianya pada peringkat awal sahaja. Apabila kita sudah dewasa, peranan ini sudah diambil alih oleh sumsum tulang, tonsil tisu ini sudah tidak berguna. Apatah lagi kalau dia menyebabkan banyak masalah, memang insya-Allah tak ada apa-apa mudarat jika dibuang. Dan seperti yang saya cakap tadi, kita ada banyak tonsil tisu. So yang kita buang tu mana, lingual sahaja ke, palatine sahaja ke. So selalunya dia tak akan menyebabkan apa-apa masalah lah. Okey, baik. Jadi apa saranan juga pesanan nak disampaikan kepada mereka yang sedang menonton pada pagi ini yang mungkin terkesan dengan situasi tonsil tu, ataupun mereka yang sedang buat keputusan sama ada nak teruskan dengan rawatan ataupun tidak? Jadi pesanan saya untuk mereka ataupun pesakit yang ada masalah menelan ataupun rasa sesuatu di leher, selalu sakit tekak, demam, tidur bermasalah, datanglah
kepada pakar untuk mereka melakukan pemeriksaan lanjut. Dan sebenarnya diagnosis untuk mendapatkan jawapan kepada masalah tersebut tidaklah terlalu kompleks. Dia mungkin mengambil masa 2 hingga 5 minit dengan percakapan kita dan juga endoskopik test. InsyaAllah masalah tu boleh selesai. Dan dengan teknologi ataupun kemudahan yang kita ada di Malaysia sekarang, kita boleh tawarkan kemudahan ini kepada rakyat Malaysia yang sebelum ni tak ada. Okey, dan pastinya tidak seperti mana beberapa puluh tahun sebelum ini yang perlu dibedah dan sebagainya. Sekarang ini semua menggunakan teknologi robotik. Jadi semua prosedur itu akan lebih mudah dan lebih ringkas dan tidak lama seperti mana sebelum ini, dan waktu pemulihan itu pun akan lebih pantas daripada berbanding sebelum ini. Jadi tidak perlu ada kerisauan dalam kalangan masyarakat, insya-Allah tidak ada. Yang paling penting berjumpa dengan pakar. Kita faham ada juga dalam kalangan kita yang bila takut tu mereka mengambil suplemen yang lain. Tapi tak boleh juga. Ini jawapannya, berjumpalah dengan pakar secepat yang mungkin. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Khusyari Khalid, pakar bedah otorhinolaryngologi, kepala dan leher UiTM Private Specialist Center UPSC, bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi tentang tonsil pangkal lidah, bahaya jika tidak dicegah. Baik, kita akan terus ke Map Malaysia untuk waktu ini untuk melihat keadaan cuaca, dan selepas ini kita akan berkongsi banyak lagi informasi. Terutama sekali kita akan bawakan kepada anda bingkisan RTM RTV Seni Kaligrafi Islam. Semuanya seketika nanti.